Fa ammal haramu wasyubhatu fa innama yalzamuka tajannubu li thalathati umurin. Maka kita ada bercara masalah musannif kata suruh kita menjaga dan meliharakan perut kita. Kerana perut tu asyaddul a'dha islahan. Yakni sepayah-payah daripada anggota tujuh kita nak membaikkan akan dia. Nak memperbaikikan dia. Orang panggil perkara yang paling susah daripada anggota. Nak jaga, nak memperbaiki dan nak membaik akan dia. Di atas orang yang bersungguh-sungguh pada ibadat pada Allah Ta'ala. Fa ammal haramu, maka ada pun bermula perkara yang haram. Perkara yang haram, apa perkara yang haram? Yakni perkara yang ditegahkan oleh Allah Ta'ala kita mencampaikan dia. Adapun perkara yang halal, yakni perkara yang Allah Ta'ala memperharuh bagi kita nak mencampaikan dia. Kita nak ambil dia, ambil mari nak makan. Ataupun daripada makan ni kita nak makan, minum ni kita nak minum. Hak tu perkara yang diharuhkan oleh Allah tu mana-mana yang halal. Adapun perkara yang haram, yakni perkara yang ditegah oleh Allah untuk kita nak mencapai, nak makan dia seperti minum arak, seperti makan reba. Ini orang panggil perkara yang Allah Ta'ala tegah kita. Wasyubhatu, dan perkara yang syubhat, perkara yang jadi keliru di antara halal dengan haram. Jawab gi amma fa innama yalzamuka tajannubu. Maka nascaya sesungguh memlazimi akan dikau, mempasti akan dikau apa dia? Fa'il at-tajannubu oleh menjauhi. Lazim akan dikau kena menjauhi daripada perkara yang haram, daripada perkara yang syubhat. Makna kata satu perkara yang kita ni orang duk tutup ibadat, nak mencari ibadat, nak buat amal ibadat pada Allah, makna kita tu kena menjauhi daripada perkara haram dan perkara syubhat. Kenapa boleh melazim akan kita orang yang tutupkan ibadat? Kenapa? Li thalathati umurin. Kerana tiga perkara. Tiga perkara. Sebab apa? Boleh kita kena jauh daripada perkara haram. Seperti makan reba, seperti minum arak, seperti makan riswah, seperti makan benda tak halal. Sebab apa kita kena menjauh? Ada tiga perkara sebab-sebab yang kita kena menjauhi. Mana tiga perkara tengok? Awaluha, bermula pertama daripada salah satu umurin. Tiga perkara yang kita kena menjauhi, salah satu pada tiga perkara ni. Awaluha ni hadran, yakni kerana beringat. Kerana kita nak beringat, kita nak jaga. Tuan kata hadran, kerana terberingat, ataupun kerana kita nak jaga min nari jahannama, daripada api neraka jahannam. Sebab apa boleh kita jangan makan haram? Sebab apa kena kita menjauh daripada perkara haram? Seperti makan reba, makan harta nak yatim, kena menjauhi. Kerana pertama sekali kita nak beringat daripada kita tu nak menyetuhi api neraka jahannam. Jadi kalau kita tak beringat daripada perkara haram, makan harta nak yatim, makan reba, makna kita tak boleh nak beringat, tak boleh nak jaga diri kita, akan jatuh dalam neraka jahannam. Makna kalau kita tak jaga, kita ni akan jatuh terjun di dalam neraka jahannam. Sebab tu apabila perkara yang haram, maka lazim dan wajib kita kena menjauhi. Pertama sekali kerana kita nak beringat daripada neraka jahannam. Siapa ia tak jaga benda haram, tak jaga benda syubhat, orang ni nak terjun dan nak jatuh di dalam neraka jahannam, wal iyazubillah. Patut kena jagalah makan benda haram. Dia tak jaga benda haram, orang ni satu hari nak jatuh dalam neraka jahannam. Nak gelecoh turun dalam neraka jahannam. Dia kena beringat makan, kena beringat minum, kena beringat benda syubhat, benda haram. Dia boleh benda haram kita tak usah tepuh. Tak usah tepuh, menjauhi, tinggal lalu dah. Qala Allahu Ta'ala, mana dalih kata apabila seorang tu dia tak menjauhi daripada perkara yang haram, perkara syubhat, kemudian dia akan jatuh dalam neraka jahannam. Tengok. Qala Allahu Ta'ala, telah firman Allahu Ta'ala sebagai dalil apabila seorang dia tidak menjauhi daripada perkara haram, perkara syubhat ni, dia akan jatuh dalam neraka jahannam. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna
ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Tengok ni. Orang makan rendah rare ni, tengok. Innal ladzina ya'kuluna, hanya sungguhnya orang-orang ya'kuluna yang makan oleh mereka itu, yang makan apa? Amwalal yatama, akan segala daripada harta-harta anak-anak yatim. Orang mana yang makan harta-harta anak yatim ni weh. Makan tu di atas jalan sembunyi kau, di atas jalan nyata tak kira lah. Deh. Misalnya kita misal mudah-mudah. Kita kata kebun dia hak nak yatim 10 rah. Tapi kebun hak yatim 10 rah ni boleh juta-juta setahun. Kebun kita 20 rah tapi boleh setahun tak sampai juta. Kita pergi tukar. Ni kata kebun kita ni kita jadi pak dara anak yatim ni. Tiba-tiba kita tukar tahun ni harta kita, harta 20 rah tu harta anak yatim. Kita pergi tukar. Kita pergi makan harta anak yatim di atas jalan ghairil haq ataupun ala sabilil ghairi haq, di atas jalan tak betul dan tak benar. Orang makan harta anak yatim lagu ni Tuhan kata innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguh makan oleh mereka itu alladzina ya'kuluna amwalal yatama ni. Dia makan fi butunihim, di dalam perut-perut mereka itu alladzina ya'kuluna amwalal yatama, yang makan naron, akan api neraka. Jadi seolah-olah walaupun di hari ni dia tak ada masuk dalam neraka, tapi seolah dia duk makan harta anak yatim yang tidak benar. Ambil 10 rand ni kata harta dia. Sebab ni boleh juta lebih. Hak ni 20 rand boleh 500,000. Dia pergi tukar ambil hak ni kata harta anak yatim. Hak 10 rand tu hak dia. Lepas tu dia duk makan harta tu. Seolah-olah dia duk makan api neraka masuk dalam perut dia. Wa sayaslawna sa'ira, dan selagi dia saat ni tu akan bergawa di solo-solo akan ni wa sayaslawna sa'ira, dan selagi akan masuklah mereka itu di dalam neraka sa'ir. Orang makan harta anak yatim ni bukan sekadar jahannam. Dia masuk dalam neraka sa'ir pula. Fuak wa amma semaya tak khusyuk, fuak ni duduk dalam kawe. Lepas tu fuak makan harta anak yatim seolah tah dunia duk makan api neraka masuk dalam perut. Lepas tu akhirat esok Allah Taala akan masuk mereka di dalam neraka sa'id, patah daripada neraka jahannam. Allah kata satu cerita orang Arab kan. Satu cerita duk royak semua dah mula habosing kita. Mula ba di dalam biasa cerita-cerita ni. Ada satu kapal di tengah laut. Kapal ni banyak kali dah duk royak cerita ni. Kapal di tengah laut, tiba-tiba di kapal ni tengah laut ni tak ada api. Nak masak tak boleh sebab api tak ada. Maka fuak-fuak dalam kapal saat ni dia ada ingat satu ayat ni. Ayat orang makan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nar. Payu kupu fuak dalam kapal, nak masak tak boleh, api tak ada. Kupu ramai-ramai. Hei, siapa dia tik dalam kumpulan kita atas kapal ni makan harta anak yatim? Dia tanya sebab apa? Sebab apa di dalam kapten kapal, fuak kapten kapal, bawa kapal ni dan pula daripada jemaah tu tanya lagu tu. Sebab kita hari ni kalau fuak kita tak ngaku, fuak kita nak masak tak boleh. Nak masak tak boleh, nak waktu tak boleh, waktu ni tak boleh sebab kita tak ada api. Siapa dia ada makan harta anak yatim, minta tolong ngakui. Kenapa? Tuhan kata innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya dalam perut-perut mereka ada api neraka. Pasal orang tu akik tangan tu dia ada makan harta anak yatim. Pada ni pun wisabuk dia. Wisabuk cuba musyrik. Tak apa ni. Demo ni pun dah makan harta anak yatim siuk disabuk saat ni, maka nampak berasa. Dengar berasa disabuk disabuk saat ni tu, maka berasa. Apabila berasa boleh buat menanuk, boleh buat masak. Ini dalil kata orang yang makan harta anak yatim tah dunia seolah dalam perut dia tu penuh dengan api neraka. Maka makan api neraka di dalam perut. Sebab itulah orang mana makan harta tak benar, lebih-lebih lagi harta anak yatim seolah dalam perut dia penuh dengan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia mati akhirat, Tuhan akan masuk dia di dalam neraka sa'id, di bawah neraka jahannam. Wal iazubillah. Jaga moleklah pada cara jadi waliul amri bagi al yatim, tu bagi harta anak yatim. Jaga molek, jangan duk makan harta anak yatim. Misalnya kita pak dara, kita ni adik bagi kakak kita mati, tinggal anak dia tak nak darah, mutulun cara tiklah beres anakku ni, aku tinggal harta ni mutulun cara tik.
Kita pergi kena amanah tu. Maka kita makan harta anak yatim, seolah tahu makan reti dengan kau le peluk. Jaga molek. Fok cara harta anak yatim. Lepas tu Nabi kata hadis, Nabi kata begini, ana wa kafilul yatim fil jannah. Nabi kata dia, aku dan orang membela anak yatim fil jannati, di dalam syurganya. Aku wa kafilul yatim fil jannah. Makna kata aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang duk bercarakan anak yatim, cara harta anak yatim jadi subur, harta 10 ragi jadi 20 ragi, jual hak ni. Nah, jual beli juta, beli tambah lagi, kau subur, kau biak. Orang ni Nabi kata sekali dengan aku di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Tak? Tu cara molek weh. Kalau ada anak yatim satu hari. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu benda haram melazimikan kita menjauhi daripadanya, kerana apabila siapa ia tak menjauhi, masalah kita anak yatim ia akan terjun dalam dengan qasair. Kalau dia makan harta anak anda, maka tak benar lagi, ia akan terjun di dalam dengan kau jahannam ataupun dengan kau yang lain-lain. Dan setengah daripada orang makan benda haram, tengok Nabi kata, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah sebeda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Patah pasal makna molek. Kullu lahmin, bermula tiap daging. Daging ni daging ni. Nabata, tumbuh ia, hasil ia, min suhtin, tengah daripada riwayat min haramin. Tiap daging tumbuhlah ia min suhtin, daripada makan ni haram. Seperti makan ni harta anak yatim, seperti makan akli riba, makan reba, seperti makan riswah ataupun makan harta orang dengan tidak kebenaran, tidak keizinan. Kullu lahmin nabata min suhtin ay min haramin, daripada perkara haram, fannaru aula bihi, maka bermula api neraka itu aula, terlebih utama, bihi, dengan dia, dengan lahmin nabata min suhtin. Apa yang kau suka sangat nak makan daging orang tu? Orang mana? Orang daging yang tumbuh daripada harta haram. Daging yang tumbuh mana? Makan hari-hari makan riswah, hari-hari makan harta reba, hari-hari makan harta anak yatim. Apa yang kau suka sangat nak selang kepada daging dia. Fannaru aula bihi, maka apa yang kau terlebih utama dengan dia, dengan lahmin nabata min suhtin. Ingat molek ni. Api ni kulit-kulit kita ni duk selalang. Gawa? Apa yang kau nak makan? Sebab apa? Daging dia tumbuh daripada perkara yang haram. Gawa? Makan reba, makan riswah, makan tipu orang, tipu masalah mata kilo. Ni daging-daging hak tumbuh daripada harta haram. Maka apa yang kata aku suasa suka, berasa keterawa, bagi pula berasanya utama nak makan harta daging-daging orang yang gawa, yang makan harta haram ni. Apa yang kata sallallahu suka apa yang kata kepada kulit-kulit dan daging yang tumbuh pada harta haram. Daging yang tumbuh daripada benda-benda yang haram, jaga baik-baik. Dah. Akhirat esok kita akan tepuh. Kalau kita tak sih, kita kena pergi. Puak mati, tak mau mati, kena mati. Tak sih masuk kubur, kena masuk kubur. Tak sih daripada soal bukan, kena soal. Tak sih godeh, kena godeh. Kalau kita silap, kena dengan kau. Kalau kita salah dengan Allah, kita kena bakar oleh pin dengan kau. Mu tak sih, mu kena masuk. Mu kena masuk. Mu lari setara mana pun, lari luar bumi, mu lari tak lari. Sebab kena ingat, kata aku kena mati. Sebab tu orang buat zikir mati aku mati ni. Aku kena mati ni. Kali ingat mati, boleh pahala sekali. Lepas tu ingat ke mati, nafsu kita tak tajik. Aku buat kaca-kaca aku kena mati. Kaca-kaca duk bisa pun aku kena mati. Kaca-kaca bisa kena mati. Sebab tu sunat kita ziarah kubur banyak-banyak supaya kita tak jadi tajik sangat nafsu kita. Ingat kepada Allah, ingat kepada mati. Ingat molek deh. Orang ingat mati ni dia tupu gila nafsu tu, nampak nak kasar-kasar, ingat mati. Tak boleh, aku kena mati, kena jumpa muka naki. Godek aku nak tukar sia bain masuk 70 star masuk dalam. Ingat molek
Semua kita kena mati. Semua kita kena rasa kullu nafsin za'iqatul maut. Kan? Semua kita kena rasa mati belaka. Tak kira orang debel, tak kira raja, tak kira orang menteri, tak kira orang tamada, tak kira orang tesak, tak kira orang kaya, tak kira orang alim jahil, semua kena mati. Tengok. Wathani, dan sebab yang kedua, kenapa kita kena menjauhi daripada perkara yang haram dan menjauhi daripada perkara syubhat. Yang pertama tadi, supaya nak kita beringat daripada api neraka Jahannam, ataupun takut jatuh kita dalam neraka sa'i, ataupun orang panggil makan benda haram, harta haram. Ini api nerakanya sukanya kepada kulit dan isi dan daging yang tumbuh dengan haram. Wasani, dan yang kedua, daripada perkara yang kita kena menjauhi daripada perkara yang haram. Anna akilal harami, ialah sesungguh bahasa yang makan. Akilah isim fa'il tu akilah, asal dia akilah datang bahasa fa'ila. Anna akilal harami, ialah bahasa yang memakan akan benda yang haram, benda yang ditegah oleh Allah Ta'ala itulah. Wasyubhati, dan perkara dijadikan samaran. Orang mana yang makanlah ia akan perkara haram, perkara yang syubhat di antara halal dan haram ni, matrudun, dilontar akan dia dan dijauhi akan dia daripada rahmat Allah Ta'ala. Orang mana makan benda haram, makan benda syubhat, orang ni dihalak oleh Allah. Orang ni jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya doa tak jadi. Ya baca Quran ya tak terima. Ya semaya tak diterima sebab ya dihalaukan oleh Allah daripada rahmat. Dia dijauhi. Ingat. Kita takut Tuhan halak kita ya. Tuhan halak kita ikut mung nak jadi ke mana atas dunia ni. Tapi mu kena ingat satu hari mu kena terujung lah dengan kau. Kita bimbang takut kita tu lepas daripada rahmat Allah. Kita tak say Tuhan tak apa. Tuhan tak ada punah apa. Kita tak say Tuhan tak ada kekurangan apa. Kita tak say semaya tak ambuh kepada Allah Ta'ala. Tuhan tak ada rusak apa. Tapi apabila Allah Ta'ala tak say kita, Allah Ta'ala halak kita duk jadi metawak ataupun kelai kabut atas dunia, kita pak nyanyi. Kita pak nyanyi ya. Nyanyi sebab apabila mati, kita akan disoal oleh muka nakir dan pula kita akan jatuh lah neraka dan terujung lah neraka. Sebab tu kita bimbang takut kita matrudun, dihalak oleh Allah, dihalau oleh Allah, dijauhkan daripada rahmat Allah. Hak kita nak, ya Allah, pipilah kami, ya Allah. Pipilah aku ni duduk dalam hidayah. Pipilah aku duduk dalam ngaji. Pipilah aku duduk dalam doa-doa bagi ulama. Pipilah aku dalam doa-doa bagi orang-orang soleh. Hak ni yang kita nak. Doa dah weh. Ya Allah, pipilah aku ni dalam hidayah, dalam taufik. Pipilah aku ni duduk di bawah naungi ulama-ulama, naungi orang-orang soleh, naungi bagi doa-doa muslimi-muslimah. Sebab orang tinggal semaya, orang ni tak masuk dalam doa orang muslim-muslimat dah. Orang mana tinggal semaya, ataupun orang mana melengah-lengah semaya, semaya wak mai-mai, semaya kadang-kadang nak masuk asar baru semaya zuhur. Kadang-kadang kacuh tiap zuhur dengan asar. Orang ni dia tak masuk dalam doa orang muslimin, orang alim ke, orang soleh ke, orang muslimin. Allahumma ghfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Orang tak semaya tak masuk dalam doa ni. Orang doa Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ikhwanana, dia tak masuk dalam doa ikhwanana. Apabila seorang tu tinggal semaya ataupun dia melengah-lengah semaya. Sebab tu, siapa dia jaga semaya, dia jaga awal waktu, dia jaga tiap waktu, mana kata orang alim mana duduk oleh dunia ni, orang soleh duduk oleh dunia, maka termasuk kita ratik le doa mereka. Apa kita nak tak? Kita nak, kita kena jaga. Nah. Apa tu? Anna akilal harami wasyubhati matrudun. Tengok weh. La yuwaffaku lil ibadati, tiada ditaufik akan dia, akan akilul harami wasyubhati, tiada ditaufikkan akan dia oleh Allah. Allah Ta'ala tak buka jalan, Allah Ta'ala tak menerang hati dia, we jadi kuasa, we jadi boleh buat lil ibadati, bagi ibadat.
Orang mana makan perkara haram, orang mana makan benda syubhat, Tuhan tak buka hidayah. Tuhan tak beri penerangan hati berasa nak ibadat. Boleh cakap ni. Kerana aku rasa tak mahu amal. Rasa malah nak baca Quran. Rasa malah nak mengaji. Rasa malah nak sembahyang. Boleh cakap memakai benda haram banyak tu. Tuhan tak taufik padamu. Tuhan tak menerang kepadamu. Tetap tak untuk mu ibadat kepada Allah. Kerana dalam dirimu, darahmu tu duk mengalir cara haram. Tuhan tak buka kepadamu boleh ibadat dan taat pada Allah. Cuba cek masing-masing. Aku ni rajin ke tak buat amal weh. Kadang-kadang wa amma ni boleh semaya 2 rakaat ni agak panggil minnatun minallah ataupun kita syuhud kepada minanillah, nikmat-nikmat Allah. Bukan kita. Boleh semaya saat ni. Nikmat Allah ni. Kalau Tuhan tak wi nikmat kita, Tuhan tak buka hati kita, Tuhan tak taufik, tak boleh semaya. Tengok banyak lagi tas batas tak ada semaya. Ramai banyak anak tak boleh semaya sebab tak ada nikmat Allah, tak ada taufik minan. Apa? Minanun minallah tak ada. Sebab tu tak boleh nak semaya macam kita, tak boleh nak zikir. Sebab dia tak ada nikmat Allah. Tapi kita ada sebab itulah kata guru kitanya, apabila kita boleh semaya, kita pandai renung sultan. Allah, aku boleh semaya 2 rakaat saat ni ya. Boleh semaya 4 rakaat saat ni ya. Aku boleh zikir Allah dah. Allah dah nak syuhud. Jawa memandang kepada minanun minallah, nikmat daripada Allah yang Tuhan buka hidayah pada kita. Faham molek tu? Tinggi sikit kalah tu. Tengok lagi. Idh la yasluhu, kerana orang makan benda haram, makan benda syubhat, Tuhan tak buka hati dia boleh gawat ibadat. Tengok yang ngedok neraka. Idh la yasluhu, kerana tiada patut ia akilul haram wasyubhati, tak patut, tak layak. Tak layak weh. Fok makan benda haram masuklah mulut dia. Lepas tu jadi daging darah dia. Makan barang demo tak minta. Moh kita lah ni banyak sana. Gini demo wak makan kapung. Nya aku gelik tuai puluk pun tak izin mana tu. Kadang-kadang wak gelik dengan puyuk. Siapa-siapa puyuk tuai puluk hilang. Aku habis nak beranak dia. 3 kali, 4 kali nyogi makan. Wak gelik pada jabe-jabe rumah. Tak ada minta izin pada tuai puluk. Lepas tu kelik duk taruh dah tujuh boleh makan minggu. Lepas tu makan ni kita makan orang tak suka. Tuai puluk tak ada duk payah siapa taruh tu mu makan sekali 2 kali lagi. Ni berakuk siapa puyuk-puyuk belangor wak kelik taruh siapa minggu-minggu. Tuai tak izin. Lepas tu duk makan, anak kita duk makan tak jadi kerap. Ni kita tak jaga ni benda ni. Berasa tak ada karik sebab tu tengok dia ngano kerja tak ada berhenti tapi duit nampak tak cukup. Kerja tak berhenti duit nampak tak ada tombol. Sebab Tuhan tarik rezeki. Tuhan tarik keberkatan dalam hidup dia. Lepas tu nak beri berkat dalam hidup, kena jaga amalan, kena jaga kasmaya. Lepas duit kita kena perhabis tasarruf kita tu guna, kena dengan cara hak Tuhan nak. InsyaAllah duit ni berkat. Wahai dekah kau ratik, dekah sejik ratik, dekah nak yatim ratik, dekah pada mas sekolah ratik, cabutlah rezeki kita tu. Lepas tu tak ada kena royak demo lah kita buat tu. Kita suruh royak cabut tik duit kita tu, jangan duk saya sangat. Baru tu hari murah rezeki kita. Lepas tu buat amal jaga ratik. Tu dia. InsyaAllah Tuhan bagilah kemewahan kepada kita. Idh la yasluh, kerana tidak patutlah ia akilul haram. Abdul Rahman Muhammad Amin. Kerana tidak patut dan tidak layak li khidmatillahi ta'ala, untuk nak mengkhidmat Allah, untuk nak mengibadat pada Allah. Tak patut. Orang makan benda cuma ni, makan benda reba ni, makan riswah ni, makan harta nak yatim. Orang ni tak layak untuk dia nak ibadat Tuhan, untuk dia nak khidmat pada tak patut. Sebab apa? Dalam diri cuma kelompok ni. Nak takbir Allahu Akbar. Dalam diri hati tak? Makan benda haram aja. Takbir Allahu Akbar. Tak layak tubuh dia cuma. Supaya kita apabila kita cuma kita diri rasa tak sedap dah kan. Apabila kita buat maksiat banyak-banyak kita buat maksiat banyak-banyak kita buat berjuru lah hati ni rasa bara belah. Sama kita rasa tak sedap nak kecek benda molek kita di benda cuma banyaklah. Sama kita ni pun berasa tak sedap je. Sama telah kita duduk dapat malikul muluk, raja bagi segala raja, makan benda haram, makan riswah, makan takbir Allah nak besar ke Tuhan ni. Rasa tak layak.
tubuh badanku ni darah yang mengalir ataupun yang dok gelomok dengan darah-darah yang haram. Makan ni haram tak patut. Illa kullu tahirin mutahharin. Dah. Orang yang gapo akilul haram wa syubhati tak patut ia nak khidmat Allah, tak patut ia nak ibadat Allah. Illa kullu tahirin mutahharin. Malaikan tiap-tiap orang yang suci. Orang yang suci tak ada makan benda haram, tak ada makan benda syubhat, tak ada makan harta orang. Dah. Mutahharin, yang disuci dan dibersihkan akan dia akan tahir. Dia suci lagi pula dimenyucikan akan dia dah. Ngan ning tua tu kalau mak tahu nak menyuci orang. Supaya ni ai asalnya tahirun, ai suci. Ai suci mutahhirun, dia boleh menyuci kau orang. Ai suci dia gagah siapa boleh menyuci supaya kita tani cicak. Buaikan cicak tu baik. Lepas tu air ni pergi curah latah le 3 kali. Air ni tahirun, diri air cuci. Lepas tu mutahhirun, gagah dia tu boleh menyuci najis. Lepas supaya kita nak jadi da'in, nak jadi pendakwah, kita diri cemah. Lepas tu kita nak mendakwah orang. Kita diri pun nak buat diri tak agak. Lepas tu nak menyuci orang. Oh, jauh. Kita kena suci dulu. Kita kena bersih dulu. Baru kita gagah nak dakwah orang, nak menyuci orang. Ni kita di pun duk tak tetap lagi, duk tak ya orang panggil tak betul ana lagi. Okey. Tu dia. Qultu berkata aku, aku tu sebagai takkid dhamir muttasil dah qultu, tu dah. Tu panggil dhamir mutakallim. Ana dhamiru faslin mentakkid akan dhamir muttasil. Wai dah. Qultu berkata aku, ana tu mentakkid panggil dhamiru faslin takkidun likauni dhamiril muttasil fi qultu. Alaihissallahu ta'ala, adakah tiada Allah Ta'ala itu qad mana'a al-junuba, sesungguh menegah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni misalnya buat misal. Qad mana'a Allahul junuba, qad mana'a, sesungguh menegahlah ia Allah al-junuba akan orang-orang yang berjunub, akan orang berjunub. Apa ada orang junub? Orang setubuh dengan isteri. Orang berjunub. Allah Ta'ala tegah aniddukhuli, daripada masuk. Allah Ta'ala menegahkan orang berjunub daripada masuk fi baitihi, di dalam rumahnya, rumah Allah. Gapo rumah Allah? Ai wa huwal masjidu awil jami'. Tak gitu. Deh. Gapo rumah Allah? Ai wa huwa al masjidu ataupun awil jami'. Orang berjunub. Orang ni males-males ya saat ni tu dah. Gapo? Setubuh dengan isteri. Ataupun dia bergala semalam. Kamu ada sepah pada gala, yang asal sejid alih dah. Haram. Orang berjunub, orang keluar air mani, orang setubuh tak kira lah. Makna dia berjunub. Junub tu emo setubuh dengan isteri, emo dia keluar mani sendiri, makna dia nak masuk le sejid nak buat amal ibadat tu hal lagi. Dah tu hal lagi. Makna al-junub tu orang panggil di sisi Allah Ta'ala tu, Tuhan larang tak boleh masuk di dalam rumahnya, yakni al-masjidi. Dah. Wal muhdisa, dan pula Allah Ta'ala larang al-muhdis, yakni orang yang berhadas. Mana hadas kecil. Adapun junub tu hadas besar. Orang panggil najis yang bahasa maknawi tapi besar. Wal muhdisa ni hadas kecil. Orang jatuh asmaya sebab ketuk, ataupun sebab getepuh dengan orang tino ya, ataupun dia tepuh dengan zakat dia. Dah. Tuhan tegah ammasi kitabihi, daripada menyetuh akan kitabnya, kitab bagi Allah. Ni Quran, masalah Quran ni. Ni Quran lagi ni. Ni Quran. Lepas tu demo ni jatuh asmaya sebab dia ketuk. Demo ni jatuh asmaya sebab dia pergi pala zakat. Pergi butir tak apa nah. Pergi telur burung tak apa. Telur burung tak jatuh asmaya. Pergi tononai pun tak jatuh asmaya. Pergi pala zakat, hak tu jatuh asmaya. Gitik orang tinuk jatuh asmaya. Maka seorang yang berhadas kecil, dia nak pergi Quran tak boleh. Sayuti. Baik. Buat kerja lah tik. Dan nak pergi Quran tak boleh. Tuhan larang daripada pergi Quran. Fuak berjunuk hadaf sah, Tuhan larang masuk sejid. Dia masuk sejid. Lepas tu najis rakan, najis betul-betul tak ada najis supaya dengan makan haram lagi.
Tak ada najis apa tanga makan erok, makan reba, makan risuah. Kau dah ya berjunuk tu Harus tak berjunuk? Harau. Boleh tak seorang nak berjunuk? Harau. Boleh nak setubuh dengan isteri dia? Boleh. Boleh nak setubuh dengan nak? Boleh. Tapi Tuhan larang dah tak ada najis betul-betul lagi. Tapi Tuhan larang dah masuk sejid. Tuhan larang dah pergi Quran. Tengok. Qala berfirman Allah Azza yang Maha Mulia. Min qailin daripada seorang berkata, wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Tengok. Wala junuban, dan tidak adalah orang berjunub itu. Orang hadapsa itu, dia setubuh dengan isteri. Yang dengan isteri tak boleh nak masuk dalam masjid. Dah kan? Ni hukum fiqh ni. Hukum fiqh tak boleh orang berjunub masuk masjid. Illa abiri sabilin. Malaikan lalu akan jalan le masjid. Dah. Mana malaikat lalu dah. Kan guna? Ni. Ni masjid ni. Ni masjid. Lepas tu orang berjunub ni, dia berjunub. Lepas tu dia nak tubik pergi tak boleh. Jalan tak ada dah. Lek ni katuk, lek ni sumat, lek ni tantang, lek ni tantang. Ada jalan sejik dia boleh pergi. Maka dia ni subuh dengan isteri dia semalam. Lepas tu makin dia tu nak tubik daripada, nak pergi tubik daripada sini, daripada rumah dia. Nak pergi kepada luar tu tak ada jalan. Nak pergi mani pun tak boleh. Tempat dia duduk ni dia berjunuk. Misalnya yang ngigal. Yang ngigal les sejik. Ngigal les sejik saat ni tu. Semua pecah habis dah tim-tim nyok. Lepas tu penuh. Dah. Lepas tu nak tubik, tak boleh nak tubik dah. Lek ni pagar, lek ni pagar habis. Mereka kena lalu kot sejik. Lepas tu lalu kot sejik, orang panggil kena darurah. Tak ada jalan lain. Maka tika ni syarat benar. Qadar dia lalu, tapi jangan menajis le sejik. Deh. Ataupun qadar nak lalu jalan le sejik untuk nak melepaskan dia daripada junub ni, boleh lalu kerana tak ada jalan lain. Hatta tagtasilu, hingga mani hatta tagtasilu, hingga manilah oleh kamu. Ataupun manilah mereka itu orang yang berjunub. Kalau lepas dah bayar mandi tak ada apa, boleh yang masuk sejid. Lagi mani dia tak mandi, maka najis tu najis zuhir ke? Tak, najis maknawi. Nampak ke kata orang berjunub tercemah? Tak nampak, tapi tu pun tu halal dah masuk dalam rumah dia. Wa qala Allah Ta'ala, dan telah firman Allah Ta'ala lagi, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu, tiada menyentuh akan dia akan Al-Quran. Tak boleh nak sentuh akan Quran. Tak boleh nak sentuh Al-Mishafa. Sayuti. Illal mutahharun, malaikat orang-orang yang disuci mereka itu. Malaikat orang-orang suci, orang bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil nak pergi Quran tak boleh. Haram lah pergi Quran. Haram. Malaikat ada niat yang lain. Hak tu ada sebut lagi kitab fiqh. Semata-mata kita jatuh asmaya, dia pergi ke Quran buat tangan, berdosa. Malaikat kita niat yang lain. Niat pergi kalah. Kalau tak ada benda lain, orang lain pun tak ada, kita nak asmaya pun payah nampak Quran duk tempat rendah. Quran saat ni tu tempat apa? Tempat yang tergabah. Orang panggil Quran duk tempat yang terhina. Lepas kita nak buat lagu nak asmaya jauh nak pergi baik. Lepas tu kalau kita duk lepas gitu, nyo tagi nyo nak di air ke nyo berak dia air, maka kita nak warga nah. Kita pergi kayu kan, niat pergi kayu. Bukan pergi Quran, pergi kayu. Kosak pergi kayu. Tika ni kerana darurah boleh. Tapi yang kita tengok satu lagi nyo dah. Hak gi baru ni hak pelik sikitnya dah. Tong, yo buat tong cak ija. Yo tok tiap-tiap masjid. Tok tiap-tiap masjid Pakistan. Orang panggil aurakun. Apa dia? Aurakun. Apa dia? Muqaddasah. Semua di tiap sejid, tiap kampung mana ada warakah. Yakni ada khetah-khetah tulis nama Allah. Ada khetah-khetah orang panggil tulis akarat. Maka ya hatur tong tu habis. Setiap masjid lah Pakistan untuk demo temung buh letong tu. Temung lah tu buh letong tu. Temung nak khetah nama Allah, nama Arab, bahasa Arab, sebab bahasa Arab ni lughatu ahli jannah. Sebab mereka mulia, sebab lughah Arab ni dikatakan lughah ahli syurga. Maka mereka suruh buh dalam tong. Dalam sebulan sekali kutik. Maka hipung khetah nama Tuhan, nama Arab, ya pergi tahu di dalam laut. Ataupun tak dalam laut, ya gali lubang besar, ya pergi kamu khetah tu. Adapun kita mazhab Syafi'i, khetah-khetah yang ada nama Allah ataupun nama Arab, harus kita bakar. Tapi di segi mazhab Hanafi, ya tak harus. Emo khetah ni kita tahu capok di dalam laut ataupun kamu di dalam tanah. Tengok demo mulia siapa tahu tu. Orang demo.
Lepas tu masa dulu orang panggil haji lah. Haji enggak puasa je. Orang panggil beyih duk Mekah dulu orang panggil beyih wali. Beyih wali ni ada kani yang sokmo, dia jalan mana jumpa apa kertas nama Arab, akarat yang mekbuh lah kani ya. Dia temu nama Allah yang buh lah kani ya. Dia mau panggil beyih wali, kau duk Mekah dulu. Siapa tahu tu dia memulia kepada kertas-kertas warakah yang ada nama Allah dan pula ada akarat. Deh. Pas kita tak ada asmaya jangan duk pergi lah. Macam pergi ini yang lain. Ma'annal janabata wal hadasa amrun mubahun, serta puasa janabah dan pula hadas kecil amrun mubah ialah satu perkara yang haram. Bukan tak haram, harus berjanabah, harus bersetubuh, harus jatuh asmaya, bukan perkara tak haram. Fa kaifa biman huwa munghamisun fi qazril haram wa najasati suhti wa syubhati, maka bitapo kala kueh biman dengan mereka huwa yang ia mereka munghasimun yang tergelam ia, yang menyelam ia fi qazril harami wa najasati suhti, duk tergelam ia di dalam keluak teh. Dalam luak teh dan cuma bagi perkara haram dan najis bagi benar-benar yang haram, wasyubhati dan perkara subhat. Teruk lagi. Setara kita terjanabah diharuhkan oleh Allah, boleh dia mau nak setubuh, tapi tu pun Tuhan larang tak masuk dalam rumah dia dah. Lepas tu orang jatuh asmaya, maka Tuhan larang dah pegang kitab dia. Pas tara mananya bitapa kalau kuat orang ni duk makan benda haram, duk terjun dalam perut yang benda-benda haram, benda-benda yang haram, benda-benda yang dilarang, lagi pula benda syubhat. Teruk lagi daripada orang-orang janabah. Orang janabah tu pun Tuhan larang tak masuk sejid. Lepas tu orang jatuh asmaya, Tuhan larang dah pegang Quran. Lepas tu fuah duk makan benda haram cerak-cerak, nyata cerak-cerak. Ni kau teruk lagi, Tuhan tak masuk dalam syurga dia. Kat tu dulu, wa mata yud'a ila khidmatillahil azim wa zikri asyari subhanahu wa ta'ala subhanahu kalla fala yakunu zalika abada. Kat tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yunazzilul malaikata birruh min amrih ala man yasha'u min ibadih an anziru wa'lamu annahu la ilaha illa ana fattakuni. Tengok. Yunazzilul malaika, menurung ia Allah. Sebab orang kafir saat ni tu bila lagi ni ya Muhammad, azab Allah Ta'ala nak datang menutup ti segera. Muntak sadap menutup ti segera lah. Ata amrullah. Kerana kerja Allah Ta'ala akan datang semata-mata. Cerak datang. Muntak sadap minta gaduh lah. Hei, fuak kafir kureh. Yunazzilul malaikata, menurung ia Allah Ta'ala. Al-malaikata akan malaikat Allah. Siapa dia murad dengan malaikat Allah? Ai Jibrilah. Boleh baca lah kata Jibrilah. Akan Jibril. Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril itu turun. Turun malaikat Jibril dengan apa dia? Birruhi, dengan roh. Apa murad roh? Bil wahyi, dengan wahyu daripada Allah. Dengan satu perkara yang sembunyi, pengetahuan yang sembunyi, orang lain tak tahu, malaikatnya Jibril dengan Nabi yang tahu. Wahyu daripada Allah menurun akan malaikat dengan roh, dengan wahyu min amrihi ay min iradatihi, daripada kanaknya, kanak Allah. Kanak Allah orang lain tak tahu, Jibril dengan Nabi yang tahu. Deh. Kama dia memberitahu Allah Ta'ala akan pekerjaan dia. Dan menurun malaikat birruh ay bil wahyi min amri bi iradati, dengan kanaknya, kanak Allah, kanak ala man yasha, di atas mereka yang mengandaki Allah. Salah ta'ala man yasha ay ala man yasha'uhu, di atas mereka yang mengandaki Allah akan dia akan man. Siapa dia man? Bayar menyata min ibadihi, daripada segala hamba-hambanya. Hamba bagi Allah. Siapa dia hamba Allah ni? Wahum, dan padahal mereka itu hamba Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala tahu, orang lain tak tahu. Jibril seorang yang tahu, kata turunkan wahyu daripada Allah. Dia tu tahu, Nabi tahu, dan anbiya-anbiya ni. Wahum al-anbiya. Lagu Nabi misal, ketika Nabi duduk semaya asar di Madinah, pada 17 bulan selepas pada Nabi hijrah,
daripada kota Mekah mari pada Madinah. Kemudian ketika tu tahwilul kiblat. Mula tu Nabi dah hadap kiblat dah. Tapi mari duduk Madinah Tuhan suruh paling kiblat. Paling kiblat kan nak? Gi kepada Kudus, kepada Palestin lah ni. Palestin. Yakni kepada Kudus ataupun Masjidul Aqsa. Nabi duduk semaya Mekah, duduk hadap Baitullah dah. Tapi apabila Nabi hijrah mari duduk di Madinah, Allah Ta'ala suruh tahwilul kiblati. Memalingkan kiblat. Hadap kepada hulu daripada Madinah. Yakni kena pada Baitul Maqdis ataupun Masjidul Aqsa. Duk keadaan begitu, Nabi pun duk semaya hadap kepada Masjidul Aqsa. Lama dia lah hati Nabi tu duk mengadu semua, duk kecek semua. Gano Tuhan suruh aku ni hadap kepada Masjidul Aqsa ni. Kok mana ni weh? Kok mana ni weh? Hati duk ragu-ragu. Duk tak puas hati sebab dulu biasa bersembah Baitullah. Duk hadap pada Baitullah ketika ibadat. Mari Madinah kena hadap pada Baitul Maqdis. Berapa bulan? Kata dalam hadis Bukhari-nya 17 bulan. Setahun lebih. Ketika Nabi duduk Madinah setahun lebih, 17 bulan kata dalam hadis Muslim, 16 bulan, 16 syahran. Dalam hadis Bukhari, 17 sahran. 17 bulan. Duduk keadaan begitu, Nabi duduk semaya waktu asar di Masjid Qiblatain. Sebab tu panggil Masjid Qiblatain tu. Nabi duduk semaya asar. Hadap ni, seolah kita tu hadap kat ni lah hulu ni. Hadap kat ni. Ni hulu. Ni kita tahu ni kiblat masalah. Kiblat pada Kaabah. Nabi dah hadap ke hulu, hadap pada Masjidul Aqsa. Nabi semaya asar. Semaya asar, siap duk maya, semaya das kaat 2 kaat. Malaikat Jibril turun mai pada langit. Yunazzilul malaikah. Menurung Allah ke malaikat dengan ruh, yang ni dengan wahyu. Mai royak di dalam telinga Nabi. Kalau wahyu, sahabat lek belakang tu tahu tak? Sahabat lek belakang tak tahu. Kata Nabi dengar ke apa? Nabi tahu ke apa? Sahabat tak tahu. Tapi malaikat Jibril turun mai pada langit, royak ya Muhammad tahwilul kiblah. Tu ayat nah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Malaikat Jibril kecek lelinga Nabi. Nabi itu terdengar, Nabi tahu daripada wahyu yang dibawa oleh Jibril daripada Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka paling engkau akan dada engkau dan muka engkau ilal masjidil haram. Fawalli wajhaka ilal masjidil haram. Paling Muhammad akan muka engkau paling gi kepada mana? Kepada Masjidil Haram. Nabi pun dalam semaya asar tu juga satu ketika hadap kepada Baitul Maqdis pada Masjidul Aqsa, dan pula satu ketika paling juga semaya dalam 4 kaat tu klik kepada Baitullah. Faham? Sebab tu masjid tu ada 2 ke apa? 2 mihrab. Mihrab satunya hadap kepada hulu dan satu mihrab tu hadap kepada jatuh. Lepas tu wahyu ni siapa ya? Nabi seorang yang tahu. Tu nak bermisal tu. Yunazzilul malaikata birruh ay bil wahyi ala man yasha, di atas orang yang Allah Taala kehendak min ibadi, siapa dia ibadi? Wahum al-anbiya. Adapun orang-orang alim, adapun orang-orang soleh, auliya ilah, hak tu tak panggilkan wahyu, dia panggil apa dia? Orang panggil ilhamun. Dia panggil ilham. Dia tak panggil wahyu, dia panggil ilham. Tu dia. An anziru. An tu dia panggil an apa? Bukan an aminasa. Bukan an tu, bukan an mukhaffafah. An tika dia panggil an mufassirah. Tengok tak? An. Apa maknanya? Yunazzilul malaikata birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadih. An anziru. Nak tafsir tu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala buat turun malaikat dengan wahyu di atas mereka daripada urusan Allah, perintah Allah di atas mereka yang Tuhan kehendak? Dah. An anziru. Nak tafsir. Bahawasa menakutilah oleh kamu. Para nabi ataupun man yasha. Hendak menakutilah oleh kamu. Khawifu. Hendak menakutilah oleh kamu dan menggerung oleh kamu. Al-kafirina, akan orang-orang kafir. Namun menakutilah akan orang-orang kafir. Menakuti bil azab, dengan azab Allah. Orang kafir. Nabi kata, mu tak usah buat nyenyi lah. Mu tak usah nak bersegera ke. Ataupun nak memperlambatkan azab Allah. Tapi azab Allah memang tetap atas amrullah. Datanglah azab Allah dan kerja Allah. Mu tak ada kena bimbang. Maka mu datanglah oleh Nabi-Nabi ataupun Rasul-Rasul untuk menakuti orang-orang kafir dengan kata, mu tak kena bimbang. Azab Allah tetap memang akan berlaku. Takhawifu al-kafirina bil azab, dengan azab Allah, dengan siksa Allah. Wa'lamuhum, dan hendak memberitahu oleh kamu
hum akan mereka itu akan al-kufar. Hei para nabi, memberitahu akan para kufar ataupun kepada orang kafir, annahu la ilaha illa ana. Tiada jenis Tuhan yang disembah dengan sebenar illa ana, malaikat aku, yakni Allah. Meroyak pada mereka, hei rasul, hei nabi-nabi, kepada orang kafir, la ilaha illa ana, tiada jenis Tuhan malaikat aku Allah ni. Fattakuni, maka hendak takutlah oleh kamu. Ni tu orang panggil nun wiqayah tu. Asal fattakuni, tapi fi amal dah. Azah ya tu baik dah. Fattakuni, maka hendak takutlah oleh kamu. Mana khafuni, takutlah oleh kamu, hei orang-orang kafir, akan daku. Sebab azab Allah memang tetap, memang berlaku, memang hasil. Mu tak ada kena ada bergaduh. Dah. Kenapa Allah mana? La ilaha illa ana, tiada jenis Tuhan yang disembah dengan sebenar malaikat aku. Fattakuni, kenapa boleh kata Allah Ta'ala saat ni tu mu kena takut? Khalaqas samawati wal arda bil haqq, telah menciptalah ia Allah Ta'ala menjadi, mencipta, menimo, mengada daripada tak ada kepada ada. Tu mana khalaqa? Apa makna khalaqa? Yani ijad, yani mengada. Apa? Minal adam, minal wujud ilal gaba, minal adam ilal wujud. Gitu. Khalaqa di mana nak? Al-ijad minal adami ilal wujudi. Tu mana khalaqa? Apa makna khalaqa tulis? Ai minal gapa al-ijad minal adami ilal wujudi, yakni mengada Allah, menimbu Allah daripada tak ada pergi pada ada. Asal langit tak ada, patut Tuhan mengada. Asal bumi tak ada, Tuhan menjadi. Dulu darat langit tak ada, dulu bumi darat tak ada. Hak ada zatullah wahidah, zat Allah Ta'ala tunggal. Belum pada langit ada, Tuhan ada dah. Belum arah ada, Tuhan ada dah. Belum kursi ada, Tuhan ada dah. Tuhan ada sebelum qabla kulli syai'. Tapi benda ni ada selepas daripada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala huwal awwalu. Tuhan tu awal kali. Mula-mula sekali daripada semua benda ni. Sebab tu dalam kata huwa iya Allah al-awwalu. Awal iya Allah. Awal belum daripada arah, belum daripada langit, belum daripada kursi, belum daripada lauhil mahfuz, belum daripada kita semua ni. Awal. Wal akhiru, Tuhan tu akhir. Akhir mana? Semua benda lain menatih bih, menasa bih, bukit bukan seragi lekan datang, hancur lebuh bih, lauk-lauk pun hancur bih, matahari pun jatuh, selerak tak buat bih. Hak yang kekal, hak yang akhir, Allah. Wal awal wal akhir. Khalaqa menjadi Allah as-samawati, akan 7 petala langit. Tulis petala langit. As-samawati 7 petala langit. Wal arda, dan akan 7 petala bumi. Samawati kita ayat dah. Tu ibarat dengan jamak. Tulis situ. Sebab apa tu ibarat dengan jamak? Yakni kerana langit selapis-selapis ia sengai. Tulis situ lah. Tulis luar bahasa kita kerti. Tak kita tulis pula. Tulis hak kita kerti lah. Sebab apa tu jamak akan lapar langit. Diberi dengan jamak mu'annah. Kenapa? Kerana langit setiap lapis tu ia sengai, perjalanan setengah di antara langit pertama, langit kedua, 500 tahun. Wal arda, Tuhan menjadi 7 lapis bumi, tapi dengan mufrad. Ini isyarat bumi tu rapat-rapat, selapis-selapis rapat-rapat. Supaya ni, supaya kertas ni, rapat-rapat. Tak ada sengai dah. Ni, langit satu ni kita tahu, langit pertama dengan langit kedua sengai 500 tahun. Langit kedua dengan langit tiga sengai 500 tahun. Sebab tu as-samawati. Khalaqallahu samawati, menjadi bil haqqi, dengan benarnya. Benar sungguh ti weh. Apa nak bil haqqi? Ai muhiqqan. Benar sungguh Allah Ta'ala. Tak benar hana tengok diri tah pala ada apa. As-sama'u fauqana wal ardu tahtana yusri. As-sama'u fauqana, langit di atas kita. Wal ardu tahtana, dan bumi di bawah kita. Pas benar tak? Tak benar buat apa musyahadah, nak napi, nak batal tak boleh. Kata langit tak ada, mubahang. Kenapa? Musyahadah mata, langit tah pala weh. Musyahadah ke bumi, lah ni kita duk jalan atas apa? Jalan atas bumi. Kama dia mu nak bohong, mu nak kata tak ada bumi, langit tak boleh. Sebab tu orang panggil langit dan bumi perkara yang benar jadi oleh Allah.
Ta'ala ai qad ta'ala, maha tinggi Allah, maha suci Allah, amma yusyrikun, daripada barang yang mensyirik oleh mereka itu al-musyrikun dan wal kufar. Tuhan tu maha tinggi, maha lepas, maha suci, maha bersih daripada barang yang duk syirik mereka itu, yang duk berkongsi mereka itu. Salata amma yusyrikun, ai amma yusrikunahun, daripada barang yang syirik mereka itu akan dia akan barang. Gapo barang mereka duk syirik dalam ibadah? Fi ibadah wa fi ta'ah minal asnami, daripada segala berhala-berhala. Sebab orang kafir Quraisy ya sembah berhala gatik. Tika ya kejut, tika ya susah, ya harap Tuhan gatik. Sebab tu mereka tu berkongsi tentang ibadah, tentang persembahan, sembah pada berhala gatik, sembah kepada Allah Taala gatik. Deh. Lagi pula Allah Taala khalaqal insana min nutfah, telah menjadi Allah Taala, telah mencipta Allah Ta'ala al-insana, akan manusia itu. Tengok molek dengan neraka. Khalaqa telah menimbul, kita ngaji sikit-sikit ya. Tapi je perhati molek. Ibarat haduk baca dah dengan gapo soso dah tu. Khalaqal insan, telah menjadi Allah al-insana, akan manusia itu min nutfatin, daripada satu titik air mani. Nutfah ni sebab apa panggil nutfah? Satu kali titik air mani. Hei, hodok jadi for kita semua ni bukan titik air mani poh tu. Nah, tubik jadi bertolak-tolak. Maksudnya nutfah pertama sekali makna bertolak air mani, dia tak tubik besi cipok air peli tu. Dia tubik bop. Terawat tengok. Dia tubik besi bertolak-tolak. Pah. Ya. Itu makna nutfah. Itu makna arti nutfah ni. Makna keluar tu dengan cara bertolak-tolak. Dia tak tubik cuh. Itu Pak Kecing. Beza air mani dengan Kecing lah. Air Kecing lah. Air Kecing mah. Cuh. Pagi lah. Cuh tak? Cuh. Air mani. Pok. Dah. Lepas tu air mani yang duk jadi manusia ni. Setitik ya. Sungguh dia tubik banyak titik. Tapi hak jadi air mani, hak jadi benih orang ni. Setitik. Lepas tu dalam air mani hak banyak tu, hak debet, hak jadi air mani, hak jadi benih lah. Dalam air mani tu, ibu banyak pula. Lepas tu ibu tu tewas, lepas nak jadi tok uak ni. Air mani hak gagah dah ni. Belawai dalam tu, mari tu buat boh. Hak mana gagah? Hak jadi tok uak ni gagah. Oh, aku debet. Lepas tu dalam air mani cuba kita tengah panas. Dia gerak air mani tu. Air mani cuba kita tengok. Kita sebab tu nak 40 titik darah, jadi titik air mani. Sebab tu air mani dia duduk tengah panas lama dia nampak merah. Lepas tu air mani apabila kita tak di tengah panas, tengah udara, tengah dia. Nah, tengah ni dia nampak bergerak ngok-ngok. Kenapa? Dalam air mani tu dia ada benih. Benih tu orang panggil hormon. Hormon tu gagah ke tak agak. Kalau hormon tak agak, benih apa, dia tak jadi anak. Kadang-kadang benih hak jatuh gagah, tapi nyogi masuk di dalam rahim tina, hak tina ada penyakit ke apa? Penyakit gugur. Dia makan benih hak jatuh tak jadi anak. Hak ni orang mandu tak mandu ni. Masalah apa ni? Detak pop. Detak gimana? Dia orang panggil hak ni kita hantar gini tercong gini. Hak ni buka, reda terima. Hei, dia banyak cara dia weh. Sebab tu kadang-kadang gano boleh kata lama ni, boleh kata tak jadi ni. Orang panggil dia menikah 4-5 tahun gano tak jadi ni. Gano tak jadi benih ni, gano tak boleh anak ni. Emu amani dia tak berdeh nak kok nung, tak nak kok langit. Amani dia tunggu kok tu. Kalau berdeh dia tunggu kok tu mo. Tak ada cong kok tu dah. Misalnya satu ni tengok orang jatuh. Orang jatuh lelaki mana kalau amani tak macam kok tu, orang ni payah boleh anak. Kalau amani tu kan, tu tu. Tak makan atas. Sebab redah nak sambut dia kena makan atas tu. Pasal lagi tu ulama kaji dan pula fok doktor kaji. Satu amani ni macam dah tapi rahim tak buka. Redah tak terima. Tak adil tak? Lepas tu soal lagi, apabila amani jauh dah, orang panggil peranak ke tu jauh. Sebab tu kena peranak ke tu kena sikit. Kalau peranak ke tu tinggi, orang panggil tak jadi. Lepas tu pergi kaji sendiri. Fuh manu ni hormon dia tak agak. Gapo nutfatin maniyin, air mani hanyir dah. Fuh jadi fuh kita hanyir dah. Tapi lah ni tengoklah bau besar ni.
Dulu jumpa ambil air mandi, boleh lepas tip pergi curah tamu muka hari. Hari hamba apa ke dapur lah. Air mandi, buat air mandi boleh setik. Sudah-sudah buat pergi. Nak pergi curah tamu muka sacilan. Negak dah ni. Hanya. Bahannya tak hanya. Lepas tu hina tak hina. Tapi bawa maritah dunia ni tak khabar weh. Bawa jadi kedebay, jadi nahayau. Jadi orang besar tak khabar. Kata ya tu aman ni hanya. Tak khabar dah. Kita nak ingat kasar kita. Kudebay pun air aman ni hanya ni. Dulu kata tak biar duk nok deh. Ingat situ takut ni aman ni hanya ni. Jadi bawa besar ni. Jadi orang kedebay. Jadi gampa ni. Terlupa ke asal dah pucuk usah jadi. Pucuk usul asal kita daripada aman ni hanya. Min nutfatin maniyin yang hanya. Dah hanya tengok. Dah. Tu yang jadi ni. Perhati molek. Masya Allah. Tabaraka. Kalau perhati pada ayat Quran. Masya Allah. Nah. Dah. Syarah ayat weh. Syarahkan ayat. Ayat katanya qauluhu ta'ala yunazzilul malaikata birruh. Menurung Allah Ta'ala dengan para malaikat. Menurung Allah akan malaikat. Murad malaikat Jibril. Khija Jibril waktu wahyu. Khija Mikail waktu hujan dan rezeki. Khija Israfil nanti susunan sangkala. Khija Israel nanti mik nyawa manusia. Khija Jibril nanti turun wahyu. Sama dia wahyu ni turun sakat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ni wahyu tak turun dah. Apabila wafat Nabi, wahyu tak turun, habis dah wahyu. Deh. Kamar ni waktu turun Allah Ta'ala akan malaikat ni Jibril untuk waktu turunkan wahyu. Bil wahyi dengan wahyu. Min amrihi daripada urusannya, urusan Allah. Wahyu waktu turun daripada Jibril, daripada Allah. Jibril ni lah orang panggil waktu turun kepada Nabi. Kamar dia cara mengaji, cara berkat. Yang ni Jibril hajar pada Nabi. Yang ni pelagar lutut pada ini orang panggil cara talaki. Sebab tu ngaji cara talaki, ngaji cara menadah, ngaji cara musafah. Di antara guru dengan murid, ini paling berkat sekali. Kerana contoh teladan Jibril tu guru Nabi pelagar lutut. Orang panggil fa'asnada berukbataihi birukbatihi. Yakni belagar Jibril akan dua lutut dengan lutut Nabi. Ini cara ngaji, cara berkat. Jibril hajar Nabi pelagar lutut. Sebab tu ngaji cara talaki, cara kitab baik kita ni walaupun nampak dogo-dogo, tapi cara ni ada keberkatan. Kamar dia turun Allah Ta'ala akan malaikat dengan wahyu min amri ala man yasha' di atas mereka yang Tuhan kandak. Siapa dia mereka Tuhan kandak? Min ibadihil mursalin. Daripada segala hamba-hamba Allah Ta'ala yang jadi rasul-rasul mereka. Makna wahyu Jibril waktu turun melalui daripada Allah. Allah Ta'ala suruh turun. Waktu turun mari kepada orang yang Allah Ta'ala kandak. Daripada urusan Allah. Daripada titahan Allah. Di atas hak Tuhan kandak. Siapa dia? Daripada hamba-hamba. Daripada rasul-rasul dan para-para nabi. Bi an khawafun nas, bahasa dengan bahasa menakuti mereka itu ibaduh, yakni al-mursalun ni. An-nas akan manusia daripada asyirki, daripada syirik pada Allah. Yang hidup syirik dengan Allah di dalam ibadat. Wa amma kepada Allah, wa amma pada lain pun kita lain. Harap Tuhan, tak harap duit je. Tak ada duit nak harap Tuhan pun tak harap gak. Tuhan pun duit tak ada mumai weh. Harap Tuhan, tak harap duit tak. Hak ni dia panggil syirik. Maka Rasul mai royak pada manusia, suruh takut daripada syirik. Suruh tinggal daripada syirik, tetangga ibadat pada Allah. Wa annahu la ma'buda bihaqqin illa ana. Tidak jenis Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tengok weh. Laki Salahuddin, illa ana malaikat kami, fattakuni, maka takutlah kamu, hei manusia, ni akan daku takut pada aku. Takut Tuhan, apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan lari. Takut-takut bi ada ifaraidi, dengan menunai segala fardu-fardu aku. Fardu Tuhan gapo titah tak kita buatlah. Wa ifradi bil ibadah, dan menunggallah akan daku. Mana mengasing tentang ibadat dengan aku. Mana ibadat semata Allah. Ibadat kerana Allah. Bukan kerana tu kerana ni. Wal ikhlas. Dan pula ikhlas. Seperti itu wahyu pada Jibril AS. Pada waktu Nabi SAW. Semaya pada masjid Qiblatain. Maka turunkan wahyu pada Nabi. Dengan kata. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dia paling lehulu. Lepas tu paling perak Nabi. Batal tak semaya. Ni ulama kata, kita paling less semaya. Orang panggil dada kita hadap ke belak. Maka ini tidak batal. Boleh paling dah. Kalau ada keuzur respon ni lah. Kita duduk semaya, hadap hulu. Mari seorang kata, oi, mu hadap ke hulu tu. Tak kena tu. Ya mata buta. Duk kata likning dah jatuh. Ya pun paling pergi ke kiblat. Batal tak? Tak batal. Halnya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram.
paling leh maya boleh tak? Orang buta, dia tak cerak kiblat lek mana. Ataupun kita orang sapi tak cerak, demo tu hai tak kena muhadak nahai itu. Paling kita pun paling leh maya. Harus tak? Harus batal ya? Tak batal deh. Pakai ayat fa walli wajhaka syatrul masjidil haram. Dan khalaqas samawati wal ard, khalaqallahu samawati wal ard bil haq, dengan kebenaran, muhiqqan liyastadilla bihima, supaya mengambil dalil, menutup ti dalil. Hak ni orang panggil wajib pada usul fiqh ataupun pada ilmu usul, wajib kena mengambil dalil. Kita orang mukmin kalau tinggal berdalil berdosalah kita. Orang panggil tinggalkan an-nazar, tarkun nazar wal istidlal fa huwa haram. Kena mengambil dalil bihima, dengan kedua, dengan as-samawati wal ard al-ibadu, oleh segala hamba-hamba. Ambil dalil ala azamati khalqihima, di atas besarnya kejadian Allah kedua-dua langit dan bumi. Wa annahu, dan Allah Ta'ala ni wahdahu, ketunggalan, al-mustahiqu lil ibadah, yang sebenar, yang haknya bagi kata ibadah. Orang sebenar yang layak kita ibadat dia ialah Allah. Bukan berhala, bukan tokong, bukan patung, bukan duit, bukan pangkayu. Hak yang patut kita saat ni ibadat ialah Allah. Sebab Allah jadi langit, jadi bumi, sebesar-besar makhluk Allah. Pak kita kita sembah yang lain, patut ke? Hei, tak patut. Yang benar ibadat ialah Allah. Tanazzaha subhanahu wa ta'azama an syirkihi, an syirkihim. Maha suci Allah dan kebesaran daripada apa dia? Syirik mereka itu terhadap Allah. Laskat tu dulu. Buka beka sikit. Kita nak buat beka sikit ya. Buka ni sikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah masalahnya faslun gapo dia, tengok kena. Duduk mana dia? Dia nak iktikaf. Tatimmatun dia dah. Tatimmatun ay hazihi mutammimatun. Ini satu perkara nak sempurna. Tatimmatun dengan mana? Ay mutammimatun. Ai hazihi mutammimah. Ini satu perkara nak mensempurnakan masalah daripada perkara-perkara yang sunat tu lah. Yusannu i'tikafu kulli waqtin. Disunat i'tikaf. Kita dah bercarakan puasa, maka 10 akhir, maka sunat kita i'tikaf. Kerana Nabi SAW, 10 akhir daripada Ramadan, Nabi tak keluar daripada masjid. Siapa umur Nabi tak kelik. Deh. Sunnah yusannu i'tikafu kulli waqtin, disunat, dipergalak oleh syarak akan i'tikaf tiap-tiap waktu. Apa makna i'tikaf? Yakni kita duduk masjid tu, kita niat i'tikaf, duduk ibadat. Walaupun kita tak baca Quran, niat i'tikaf. Duduk saja, duduk genung tertengok Allah. Tu ibadat dah tu, mengekali ibadat kita pada Allah dah tu. Wa huwa, dan ia i'tikafun ni. I'tikaf ni, gapo dobeknya? Lubthun, ialah satu mendiami. Kita duk mendiami, duk kita di dalam sejid. Lepas tu kita ni lah, nawaitu li'tikafa fi hazal masjidi lillah. Saja aku i'tikaf dalam ini masjid kerana Allah. Hadiah ke tu. Tapi syaratnya duk dalam i'tikaf tu sekadar mana dapat dak i'tikaf. Mendapat pahala i'tikaf. Lubsun, satu ketika mendiami. Kita duk dalam sejid sekejap. Tapi sekejap, fauqa qadri tama'ninatis salah, tinggi sikit, lebih sikit daripada tama'ninah semaya. Tama'ninah semaya ganah ni. Kita rokok ni, rokok dah. Allahu akbar, qada subhanallah ni dia panggil tama'ninah ni. Allahu akbar, anggota 7 berdialah kau, senyaplah kau. Qada subhanallah. Tapi kita duduk dalam sejid ni i'tikaf, lebih sikit daripada qada kata subhanallah. Lebih pada tu. Subhanallah 2 kali ke subhanallah 3 kali. Lebih pada tu sikit, orang panggil dapat dan hasil dah pahala bagi i'tikaf. Tamak-ninah, kita rokok. Lepas tu anggota dia, qada subhanallah. Dapatkan gawa tamak-ninah. Tapi i'tikaf, yakni tinggi sikit. Lebih daripada kita, gawa dia, lebih sikit daripada qada tamak-ninah semaya. Walau mutaraddidan, ay walau kana al-mu'takifu, dan jikalau adalah mu'takif, orang mu'tikaf ni.
Walau mutaraddidan kata dia duduk dalam masjid, qadar tinggi lebih sikit pada qadar tamakninah la semaya. Walau mutaraddidan ay walau kana al-mu'takifu, dan jikalau adalah orang yang beriktikaf ni mutaraddidan duk gi mari ia, pergi datang ia fi masjidin, duk dalam masjid katai. Ha deh, au rahabatihi, ataupun pada halaminyo, halamin masjid. Ha, duk pergi mari sejik tu baik luar serami sejik tu. Kadang-kadang duk pergi serami sejik. Ha, apa lagu mana weh? Orang ni duk pergi datang les sejik, niat dah ku iktikaf ini masjid. Lepas tu duk pergi mari sejik, lepas dalam tu orang panggil sejik. Serami luar tu kadang-kadang dia tak niat sejik. Ha, sebab tu setengah tak boleh dak isap rokok luar tu serami. Ha, serami tu kata setengah dia tak ada niat sejik. Serami sejik. Ha, ribat sejik. Ha, boleh isap rokok. Kata boleh isap rokok sebab dia bukan sejik. Lepas tu yang ni tak pergi mari. Lah sejik katik, luar sejik tik, lamin sejik tik, gana weh. Lamin sejik mana? Allati lam yatayaqqan huduthuha. Yang tiada yakin oleh berlakunya. Dan hasilnya, hasil rabatihi. Halamin sejik ni. Ba'dahu kamadiyanya kamadiyam al-masjidi. Makna tak yakin kata, lamin ni kena sejik ke bukan sejik. Ha, payah dak pergi mari masuk sejik, tubik luar sejik, masuk sejik, tubik lamin sejik. Gambar dia lamin tu tak yakin kata hasil lamin tu daripada masjid. Ha, lagu mana weh? Wa annaha, dan bahasanya rahabatahu, laminnya lamin sejik, halamannya lamin sejik, ghairu masjidin, dia tu bukan masjid. Apabila ia bukan masjid, kamadin biniyati i'tikafin, dengan ni i'tikaf tak boleh lah. Sebab orang panggil iktikaf dalam masjid. Lepas tu dia pergi niat iktikaf luar sejid, lamin sejid. Hak tu orang panggil tak boleh diniatkan iktikaf. Sebab ia bukan masjid. Ha, bukan daripada masjid. Walau kharaja, dan jikalau keluar ia seorang al-mu'takif. Ai minal masjidi. Tu baik dia tu daripada masjid mu'takif ni. Walau li khala'in, dan jikalau adalah al-khuruj, ay walau kana khurujuhu, dan jikalau adalah keluar al-mu'takif li khala'in, kerana nak masuk tandah ataupun jambe. Toilet masalah. Walau kharaja, jikalau keluar, walau li khala'in man lam yaqdir, daripada oleh mereka yang tiada kuasa lah ia al-i'tikaf al-mandub, akan iktikaf yang disunat. Ha, awil mangzur mimuddatin, dengan satu masa, bila azmi audin, dengan ketiada azam kembali, jadda dan niyata wujuban. Ha, guna tengok. Jikalau keluar tu fa'il lakih. La fa'il lakih tu. Walau kharaja, jikalau keluar, walau li khala'in. Ha, dan jikalau adalah al-khuruj tu, walau kana khurujuhu ni li khala'in, kana masuk jambe, masuk tanda. Keluar malam yaqdir, oleh mereka yang tiada kuasa, dia tak kuasa. Al-i'tikaf al-mandubah, nak i'tikaf yang disunat. Awil mangzura, ataupun i'tikaf yang dinazah. Tak kuasa bimuddatin, dengan satu masa. Tak kuasa ketika ni dia nak i'tikaf ni. Ha, lepas tu baik pergi kepada jamai. Ha, kamari keluar tu baik pergi pada tandah. Bila azmi audin, dengan tak azir dia, tak cita dia nak kembali kepada masjid semula. Adapun kalau dia tubik daripada sejid pergi pada tandah, tapi tubik kerana qada hajat, itu tak putus iktikaf. Tapi dia tubik pada jamai, tubik pada masjid pergi jamai, dia tak ada niat tak nak kembali pada masjid. Jika dia panggil putus niat iktikaf dia. Ha, apabila putus niat iktikaf, jaddada, membarulah ia al-mu'takif an-niyata, akan niat dia wujuban wajib. Nah, kita ni sekat tu dulu. Kami kata wallahu a'lam.